ketahui ya, Allah berikan kita nafsu, itu semua ciptaan Allah, ada hikmah ya. Yang ada orang dia marah tu. Bukan saya nak begini, tapi dah memang nafsu saya begini. Awak lain, awak tidak macam saya. Nafsu tu bukan untuk diikut. Nafsu tu bukan satu reason kerana kau diciptakan nafsu kau suka gini, engkau pun jadi orang yang akan suka begini. Bukan. Semua standard. Kena patuh SOP Allah Ta'ala. SOP Rasulullah. Boleh, boleh, tak boleh, tak boleh. Tetapi nafsu tu berbeza-beza. Yang ada orang Allah Ta'ala berikan nafsunya memang jinak, memang lunak hatinya dan imannya kuat. Maka orang itu bahagiannya daripada Allah Ta'ala. Akan naik tinggi, akan naik tinggi, akan bercahaya, akan bersinar, akan bersinar, akan bersinar, akan bersinar. Akan boleh jadi pemimpin bagi umat ya. Akan menjadi pemimpin. Yang ada orang, habis orang yang ada pula Allah Ta'ala pasangkan pada diri dia, nafsu dia pula yang kuat. Nafsu dia. Kita adakah untuk dia jatuh ke bawah? Bukan. Dengan nafsu dia tu dia boleh capai macam yang tadi, yang pertama tadi. Yang pertama memang gifted. Diberi oleh Allah Ta'ala, mudah dia naik yang naik. Yang kedua ni dengan diberikan nafsu yang buas, nafsu yang liar, nafsu yang hot kita bilang. Dengan nafsu itu dia tetap yang taat tu tadi, yang memang nafsunya lunak, tetap kena ikut halal, haram, haram. Dan yang nafsunya buas pun begitu juga. Tetapi yang itu tadi, dia dapat halal, dia buat perkara yang diperintah oleh Allah Ta'ala, ditegah oleh Allah Ta'ala. Dengan itu, jiwanya akan hening. Tapi yang nafsunya liar itu juga, dia pun juga kena sama, dia punya performance sama-sama. Cuma perjuangannya lain. Yang ini tak banyak juang, maka dia dapat naik, dia naik. Yang ini kena banyak juang. Dengan dia juang itu buat dia naik sebetulnya. Dengan Allah Ta'ala pasangkan dia punya nafsu liar itu. Kenapa nafsu liar? Biar kau jadi markah tinggi. Biar kau dapat markah tinggi. Biar kau dapat pahala besar. Berjuang lawan hawa nafsu. Biar apabila kau bersih, kau punya tingkatan tinggi. Kenapa? Fulan follow hukum Allah Ta'ala. Fulan pun follow hukum Allah Ta'ala. Tapi fulan follow hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mudah. Kau pula follow hukum Allah Ta'ala dengan payah dan susah. Dengan melawan hawa nafsu, dengan mujahadah. Markah kau tinggi. Jadi yang ada nafsu-nafsu yang liar dalam diri kita tu semua tu, itu adalah satu cara Allah Ta'ala nak mendekatkan kita padanya dengan lawan. Bukan dengan kau mengatakan apa nak buat, saya dah diciptakan begini, memang nafsu saya begini, memang jiwa saya begini. Terus kau mengalah? Bukan untuk itu, bukan untuk diikuti nafsu itu. Bukan untuk menjadi sebab kita boleh melanggar hukum Tuhan hanya kerana dah memang nafsu aku begini. Tidak. Nafsu yang macam mana sekalipun, patuh tetap patuh. Begitulah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita, ampunkan dosa kita ya. Kita malam ini Isra' Mi'raj. Hadramaut tadi malam sudah Isra' Mi'raj. Mereka tadi malam sudah sambut Isra' Mi'raj. Dia punya tarikh dia satu hari awal pada kita. Baca kitab kiamat kita sampai muka surat. Tengok kita masih bincang tentang Dajjal punya hal ehwal. Ada bersamanya seumpama syurga dan seumpama neraka ya. Dia makhluk ya. Dia akan keluar bawakan pedayaan macam-macam. Adanya dia pakai teknologi. Ada pulanya dia pakai sihir, mengabukan mata orang. Ada pulanya dia pakai teknologi tidak, sihir tidak, pakai tipu. Dia terikkan orang pakai akal dia saja. Pun orang dah terikut. Asal kau tak ikut Rasulullah, kau tak ikut ulama aja, kau ikut nafsu saja, dia provide segala-gala yang kau hendak dalam nafsumu. Ya, baik. Dalam riwayat lain ada disebutkan inna ma'ad dajjal idza kharaja ma'an wa naran fa amman alladhi yara an-nasu annahu an-nar fa ma'un barid wa amman alladhi yara an-nasu annahu ma' fa narun tahrik. Faman adraka dzalika minkum falyaga fil ladzi yara annahu nar fa innahu ma'un azbun barid. Sungguhnya bersama dengan Dajjal itu ada air dan api. Maka apa yang dilihat orang api itu sebenarnya air dingin, dan apa yang dilihat orang tu air sebenarnya api yang membakar. Maka barang siapa di antara kamu yang bertemu dengan keadaan itu, maka hendaklah ia melemparkan dirinya ke dalam kawasan yang dikatakan api neraka itu. Kerana sebenarnya ia adalah air yang dingin yang lagi lazat. Cakap Nabi, Dajjal ada bawa air dan juga bawa api. Air dan api kerana boleh sebab ni Nabi cakap ya. Ingat ya, Nabi kita kalau cakap, kadang-kadang Nabi cakap direct. Betul-betul kita boleh nampak air dan api.
betul-betul kita akan nampak tasik, ataupun kita akan nampak mineral water berbotol-botol, atau kita akan nampak Pepsi Cola, umpamanya lah air kan, ataupun kita nampak api menjulang-julang. Betul-betul, literally kita akan nampak air dan api. Could be juga kehidupan yang macam dingin dan sejuk air selesa, dan kehidupan yang gelora tercepit macam dalam api neraka. Begitu ya. Sebab Nabi kita kalau cakap ni Rasulullah, cakap itu mendalam ya. Cakap ni mendalam, cakap itu kita kena faham apa cakap Nabi. Kadang Nabi cakap direct, kadang Nabi cakap abstract. Banyak sahabat-sahabat tanya Nabi cakap. Pada zaman kita pandang rupanya maksud Nabi begini. Betul-betul fit masuk apa yang Nabi cakap tu, apa benda yang berlaku sekarang ni, tetapi dalam bentuk kita bilang apa? Bentuk kiasan rupanya cakap Nabi ni ya. Baik, kalau neraka sekalipun, kalau api sekalipun, itu adalah palsu, itu adalah air. Kenapa kok sikapnya gitu ya? Air api gitu, sebab dia adalah daripada syaitan, bukan? Dia daripada syaitan. Syaitan sifatnya pembohong. Tambah lagi dia ada pulaknya Yahudi. Yahudi ni kita disuruh bikin apa tahu? Kalau kau nak selamat, sebab Yahudi ni sebabnya al-maghdub. Apa pun pada dia yang adalah terbalik. Kalau dia masuk, kita keluar. Kalau dia keluar, kita masuk. Kalau dia tunjukkan air, itu maknanya api. Kalau tunjukkan api, itu air. Bukan pada zaman sekarang pun. Dari zaman Rasulullah sekalipun. Cuma zaman Rasulullah cuma nampak zahirnya begitu. Zaman kita nanti betul-betul nampak macam api itu air, air itulah api. Daripada zaman Nabi SAW sendiri. Kalau Yahudi masuk, Nabi keluar, Yahudi duduk, Nabi diri, Yahudi diri, Nabi duduk. Nabi hadir jenazah, Rasulullah berdiri. Yahudi pun ada tu, Muhammad, kau hadir jenazah diri. Kok kayak kita ya? Macam kita pulaknya. Terus Nabi duduk. Kerana bersanggah dengan dia. Dia punya geram ini Muhammad tak kita buat, mesti dia buat yang berlawanannya. Itu pegang. Mesti kalau buat yang berlawanannya. Dan dia geram tak? Dia geram. Itu caranya. Kerana apa? Dia buat cara dia lah. Dia nak kita ikut cara dia. Dengan itu kita muliakan dia, dengan itu kita tinggi dia, dengan itu kita patuh dia. Itu dia nak. Kita tak ikut cara dia, kita punya pasal kan. Dia tak suka, dia tak happy. Dia tak happy. Maka dia nak kita. Maka kalau nak selamat ialah apa yang pada mereka itu, kau ambil yang opposite. Kalau dia bilang obat, itu adalah racun. Kalau dia bilang sakit, itu adalah sihat. Kalau dia bilang miskin, itu adalah mewah. Kalau dia bilang apa sejahtera, itu adalah apa sebetulnya ya. Kau ambil yang opposite. Jadi nanti kalau lah memang kau nampak api sekalipun, sebetulnya itu adalah air. Kalau kau nampak air adalah api. Kau campakkan dirimu dalam api. Bermakna biar hidup kau macam merana, macam sengsara dalam api. Sempit, tak boleh itu, tak boleh ini, terkekang itu, terkekang ini pada zaman-zaman musibah itu nanti, zaman-zaman fitnah itu nanti. Macam-macam kau ditahan, macam-macam kau dihalang, macam-macam kau itu, tetapi sebetulnya yang ditahalang kau semua itu kemanfaatan bagi dirimu. Apa yang di-open dan beri kepada kau kerana kau member kami, kau boleh pergi sini, kau boleh masuk sini, kau boleh buat ini, kau boleh buat ini. Semua itu mendatangkan bahaya bagi diri kita. Sebetulnya yang tak dapat tu yang selamat. Orang akan bilang kau bodoh, tengok kami dapat, kami macam-macam, kami dapat privilege. Pasal kami sudah daftar dengan dia, kami sudah begini semua. Kau tak dapat. Yang tak dapat tu sebetulnya yang selamat. Yang tak dapat tu sebetulnya selamat. Kau tengok kau tercepit ke. Yang tercepit tu sebetulnya yang terlepas. Terlepas daripada cengkaman dia. Kau tengok kau jadi sempit. Yang sempit tu sebetulnya yang luas. Luas akal fikirannya. Luas imannya. Yang luas tu masuk makin perangkap. Makin sempit imannya. Makin sempit kalbunya. Makin sempit kesedarannya. Kalau kau nampak api dan juga air, kau campakkan dirimu dalam api. Bermakna, don't worry if you have to lead a difficult life. So difficult sampai macam kau campak diri dalam api sekalipun. Don't worry kalau you have to lead a difficult life, stressful life. Allah ada. Ingat ya, kita umat Islam. Sempit, kita ada lapang lain. Lapar, kita ada kenyang lain. Haus, kita ada puas lain. Semua di sisi Allah Ta'ala kita akan dapat yang orang lain dapat secara zahir. Kita akan dapat boleh secara zahir juga daripada Allah Ta'ala. Kalau tak dapat secara zahir, secara rohani pasti dapat. Jadi Dajjal akan datang membawa
perkara-perkara yang buruk dibilang baik, baik dibilang buruk. Sampai baiknya tu macam air, buruknya tu macam neraka. Sampai neraka kalau kita dapat, kita masuk, kita pun masuk, itu ada selamat. Put yourself in a difficult situation, that is comfort. That is good living sebetulnya. Kita terpilih kehidupan yang menyempitkan dan menyusahkan, itu yang selamat sebetulnya. Bukan yang enak, bukan yang enak ya. Jadi kerana tipu daya dia ya. Dan apa maksud cakap Nabi juga ya? Maka campakkanlah dirimu ke dalam api. Bermakna ya, Dajjal hanya boleh bawa, tetapi dia tak boleh decide. Dia tak boleh ambil engkau. Kalau kau nak boleh, dia tak boleh ambil engkau. Still, mau tak maunya engkau juga. Kalau kau patuh, kau akan ikut air dia. Kau ambil air dia. Kalau kau tak, bermakna dia tu boleh tidak dipatuhi. Bukan bermakna apabila datang semua orang akan kena patuh. Dia tu boleh untuk diingkari. Dia tu boleh diingkari. Dan ketika tu ada daya dan kuasa Allah Ta'ala boleh beri kita untuk tidak mematuhi dia. Ada daya dan ada kekuatan dalam diri kita untuk tidak mematuhi dia. Tidak bermakna kalau dia datang aja terus kita pun akan terus tunduk dan got no choice. Tak boleh. Maknanya masih boleh ada choice, masih boleh ada kehendak. Di situlah letaknya iman tak imannya kita. Sebab yang pilih kita, yang kehendak kita. Dan situ Nabi sudah kasih ya. Jadi sekaranglah sudah pandang apa benda yang kita rasa payah dan gelisah, itu adalah nikmat daripada Allah Ta'ala. Dan suasananya akan makin getir lagi sampai betul-betul rasa macam dalam api dan semacam dapat air sampai maksimum sekali begitu ya. Kecepatan perjalanannya dan negeri-negeri yang tidak dapat dimasukinya. Cepat ya. Macam mana dia boleh cepat? Sekarang jangan nimbang. Sekarang ada roket. Sekarang ada kapal terbang. Ada plane saja. Ada plane. Tetapi itu pun masih dirasakan cepat. Orang lain pun ada plane kan? Tapi sebab orang lain semua tak boleh bergerak. Dia saja boleh bergerak. Orang lain semua kena blok. Orang lain semua tak boleh bergerak. Orang lain semua tu ditahan. Orang lain semua tu tak boleh ke sana, tak boleh kemari. Orang lain semua tu dibataskan. Orang lain semua tu ada sempadan. Orang lain semua tu disekat. Dia bebas, jadi dia cepat. Orang lain kena tunggu berbulan-bulan boleh bergerak ke sana. Orang lain kadang-kadang tunggu makan tahun baru boleh ke sana kemari. Dia, bila dia nak pergi, dia boleh pergi. Dia kontrol. Actually transportationnya sama. Dia tak ada karamah ya. Dia tak ada karamah. Transportationnya sama. Pakai flight juga. Tapi pasal flight dia mudah, dia minta saja orang approvekan. Dia minta saja, dia dapat semua. Bukan dia approvekan, dia yang approvekan orang punya ataupun tidak. Maka dia mudah ke sana kemari. Orang lain pun ada boleh naik kapal terbang, tapi dia tahan, halang. Oh, awak ada begini, awak tak boleh fly hari ini. Awak kena tunggu lain situ. Oh, awak ada test, awak tak boleh fly hari ini. Awak kurang syaratnya. Awak ada perkara itu, ada perkara ini pada diri awak. Semua tertahan, tertahan. Dia semuanya lulus belaka semua tu. Maka sekejap dia boleh sampai sana, sampai sini apa semua dia tu ya. Dia boleh sampai semua negeri-negeri, sekejap boleh sampai sana, sekejap boleh sampai negeri sini. Dan dia kuat orangnya, tak sakit. Dia tak sakit ya. Pasal apa? Dia sendiri tak makan kuman-kuman yang boleh kena pada dia. Dia tahu tu kuman. Orang dikasihkan kuman, dia sendiri dipantangkan kuman. Dan dia ada penawar bagi kuman. Dia pun makhluk Allah, dia pun boleh sakit juga ya. Dajjal. Dia boleh ke sana, boleh kemari apa semua. Sana kemarinya dia nanti Allah orang pengaruh. Ada negeri-negeri yang dia dia tak boleh masuk. Mekah, Madinah tak boleh masuk. Ada negeri-negeri yang dia masuk dan support dia bukan main lagi. Na'udzubillah min zalik. Ada negeri yang dia masuk tetapi orang-orang negeri tu reject dia. Hadramaut. Mekah, Madinah dia tak masuk. Tapi orang Mekah, Madinah keluar. Sebab itu Wahabi yang ada sekarang sombong. Dia buat masuk tu nanti. Buat masuk. Tengah Wahabi mengatakan, kau jangan mengada-ngada lah negeri korang, kita bikin kelab malam ke apa korang bising. Negeri kita Dajjal pun tak masuk. Itu yang diorang confident. Itu yang diorang confident, dia rasa negeri dia akan selamat apa. Pasal negeri kami Dajjal pun tak masuk. Bukan negeri kamu, negeri Allah. Negeri kamu, orang sesuai duduk negeri itu adalah orang yang patut duduk dalam negeri itu. Itu bukan negeri kamu, Mekah, Madinah. Mereka cakap,
Kita buat apa pun jangan bimbang. Dajjal pun tak boleh masuk negeri kita. Kaabah ada dalam negeri kita. Makam Nabi ada dalam negeri kita. Dia tanggungkan gitu. Dajjal pun tak boleh masuk. Jadi kan Dajjal tak boleh masuk, kedajjalan tak boleh masuk juga. Dajjal tak boleh masuk, kedajjalan masuk. Bahkan Dajjal tak masuk Mekah Madinah. Tapi orang Mekah Madinah yang munafik-munafik ini akan keluar dapatkan Dajjal di luar Mekah dan Madinah. Dan station-stationnya dah ada sekarang pun. Dah ada sekarang pun untuk jadi penginapan Dajjal. Dia akan tengok daripada atas bukit tu, dia nampak kubah Nabi. Situ rumah Muhammad. Dia tahu ya. Dia tak boleh masuk tapi orang yang tinggal dalam Mekah Madinah siapa-siapa orang yang alhamdulillah, mudah-mudahan kita dalam golongan itu ya. Kita dan kawan-kawan kita insya-Allah mudah-mudahan yang akidah dakiyahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sanggup berasa hidup macam dalam api akan berada kekal dalam di Mekah dan di Madinah. Ketika tu Mekah Madinah air pun tak ada. Agak kalau negeri kita air tak ada boleh juga korek-korek parit ke apa ya. Sana kering begitu. Betul-betul macam api punya rasa nanti. Yang sanggup dalam suasana macam api, dia akan kekalkan Mekah Madinah, yang lain tu kan keluar. Dajjal, kita nak bikin konsert ni. Dajjal, kita ni kat luar kat dalam sini banyak apa macam-macam presentasi wajib orang kampung dah kat dalam sini. Kita rimaslah dia nak dapatkan Dajjal, dia keluar. Hadramaut dia masuk, tapi orang Hadramaut keroyok dia. Begitu ya. Pasal imannya kuat, dia ke reject. Tapi ada orang Hadramaut ada juga yang apa bukan fahaman dengan kita. Orang tanya kenapa ya Kota Tarim tu, kota wali-wali, kok ada orang-orang pahaman-pahaman yang bukan kita, orang yang pahaman itu bedah ni, bedah. Kok ada juga ya. Sebab itu sebagai jadi untuk jadi pengenyang Dajjal. Setiap negeri dia ada member dia. Orang-orang ni akan jadi member dia. Puas hatilah dia. Jadi Habib-habib dia tak payah kacau, ulama-ulama dia tak payah kacau, masyayikh dia tak payah kacau. Ada supporter dia. Jadi purpose-nya orang ini kita ada hikmah. Kenapa Kota Tarim pun ada orang-orang yang pahaman gini ada, kerana dia untuk memenuhkan kota Dajjal. Jadi Dajjal setiap negeri masih ada orang sekian. Orang ni akan jadi pemenuh kota dia. Na'udzubillah min dzalik. Yang lain reject Dajjal ya. Farid Raja macam mana? Farid Raja pun akan berbagi-bagi. Yang jahat akan ikut dia, yang baik akan ikut. Tetap akan ada yang reject dia. Mesir macam mana? Pun sama juga. Yang baik-baik akan yang keluar-keluar. Berkata para sahabat, Gulna ya Rasulullah wa ma isra'uhu fil ard gala kal ghaisis tadbarathu ar-rih. Kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kelajuan kecepatannya di atas muka bumi ini? Nabi SAW menjawab, kecepatan perjalanannya adalah seperti kecepatan al-ghais, iaitu hujan atau awan yang dipukul oleh angin yang kencang. Sekejap boleh sampai sana, boleh sampai sini, dengan dia boleh sekejap. Sekejap dia dekat sana, sekejap dia dekat sini ya. Again, physically could be hanya pakai light. Kan cepat. Nanti orang bilang, dia ancam. Dia tengah di mana? Dia tengah di Moskow. Jauh. Kita tu tengok belakangnya. Dia kat Paya Raja lah. Semalam baru dia ceramah, dia tengok dalam TV dia di Moskow. Sekarang dia kat Paya Raja. Nampak orang jauh-jauh keliling dia semua gitu. Macam mana? Sama ada memang dia boleh datang Farid Raja dengan mudah, ataupun dia bikin gambaran yang seolah-olah dia macam Farid Raja. Jadi orang akan tengok dia macam di Farid Raja. Kan boleh sekarang. Ceramah dekat sini, background aja tukar. Tapi background macam seolah-olah aku macam berada dekat Mekah. Kan boleh. Boleh begitu. Jadi orang tengok dia sudah ada di sana, dia ada sudah di sini. Jadi orang yang nak ingkar dengan dia, pedulilah. Dia tengah di Moskow. Jadi kita tak ikut cakap dia pun tak apa. Dia Moskow, dia tengah di Farid Raja darat sanalah. Jadi padahal dianya masih jauh. Tetapi hanya dia menggambarkan. Sebab dia tipu semua. Dia dapat semua pakai tipu belaka. Sama ada memang betul-betul physically dia boleh kesana kemari, ataupun memang hanya setakat gambarannya saja. Tetapi kita nampak macam dia sudah datang kat tempat kita. Matilah kau yang akan dia betul-betul kat Farid Raja. Rupanya dia tengah di mana? Dia tengah di New York. Begitu je. Nampak gambar dia cakap, sengaja dia nampak. Nampak kat sebelah orang tengah jual keripik, sebelah orang tengah jual sukun. Kan Farid Raja ada macam-macam kan. Ni Farid Raja ni, Farid Raja. Ni Farid Raja.
Rupanya bukan parit raja. Dia sengaja buat gitu biar orang parit raja rasa dia dah di parit raja. Sekejapnya daripada Moskow dah sampai ke parit raja. Nah, kata orang Melaka pula, ni kat mana relief ni? Petang ni ada cara mudah relief. Orang semua tunggu. Semua tengok. Semua dari kerana jauh tengok dari skrin. Rupanya dianya kat mana? Dia pasang gambar macam seolah-olah dia dekat Bandar Hilir. Agaknya lah. Sekarang aja dah boleh betul tak? Saya ceramah saja tuan-tuan dengar kat mana kan? Internet kan begitu. Boleh bikin gambaran ataupun memang real dia boleh kesana kemari. Tapi jangan lupa ya, dia tetap manusia. Dia tetap makhluk yang ada terbatasnya. Dan dia tetap seorang saja. Tetap dia. Dia tak boleh pecah-pecah macam wali-wali boleh nampak dia di England, nampak di mana. Wali boleh, dia tidak. Jadi semua tu dia capai itu dengan apa? Dengan trik. Dengan trik ya. Dengan trik. Kecepatan yang seperti ini tidak ada pada kenderaan orang-orang dahulu. Kalau hari ini, maka dapatlah kita memandingkannya dengan kecepatan jet tempur yang digunakan oleh Angkatan Udara dalam peperangan atau lebih cepat dari itu lagi. Sehingga beribu-ribu kilometer dapat ditempuh dalam 1 jam perjalanan. Bahkan mungkin lebih cepat dari itu. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang berikut. Fayaridu kulla manhal. Wa yutwa lahul ardu tayya farwatil kabsh. Artinya, lalu Dajjal akan mendatangi setiap tempat sumber air. Maksudnya mendatangi tempat setiap kampung. Dan dilipatkan baginya bumi ini laksana lipatan kulit kambing kibas. Allah Ta'ala mudahkan bagi dia. Kenapa kok dia boleh dapat? Istidraj untuk dia. Dan ujian bagi kita. Istidraj bagi dia, ujian bagi kita. Semua dimudahkan. Ya. Maksud dari sini, Dajjal akan berjalan di atas muka bumi ini dengan cepat sekali sehingga dalam masa yang singkat ia telah dapat menjelajah dunia dan penghuni dunia akan segera mengikutinya. Dan dengan perjalanan yang cepat ini juga Dajjal akan lepas dari pengamatan orang yang hendak meneliti kekurangannya sehingga ramai orang yang tertipu dengan muslihatnya dan tidak berkesempatan memperhatikan matanya yang buta itu. Sebab itu dia, kenapa cepat? Pasal dia nak banyak pengaruh pun satu. Kenapa dia cepat? Biar orang tak sempat nak kaji dia, nak study dia, nak tengok dia, nak cam dia. Semua pandang kebaikannya, belum sempat nak tengok keburukannya, dia dah pergi tempat lain. Begitu ya. Jadi orang tak boleh nak kesan dia. Sengaja dia, kiranya dia lari. Samping dia nak cover, itu pun kecepatan tu menunjukkan dia nak lari-lari. Menunjukkan kecepatan tu menunjukkan dua. Menunjukkan dia nak cover banyak pun satu. Menunjukkan dia punya terlari-lari sampai begitu cepat sekali. Dia punya nak lari-lari sampai cepat. Kalau orang yang steady kan duduk saja. Tak ada kisah, tak ada apa semua kan. Dia lari sana, lari sini, lari sini, lari sana, lari sini, lari sini. Jadi dia punya kecepatan tu menunjukkan dua tau. Bukan satu kebagusan bagi diri dia. Satu ialah kerana apa? Memang dia nak cover banyak area. Satu kerana apa? Memang dia nak lari biar orang tak boleh cam dia. Begitu ya. Maka sebab itu dia cakap tampil sekejap saja. Terima kasih. Orang sebelum sempat tengok, dia dah lagi tempat lain. Dia lagi tempat lain, dia lagi tempat lain. Semua begitu ya. Kalau lah betul memang dia boleh pergi sana pergi sini, ada kenderaan betul laju ya. Agak kenderaan jenis apa ya? Ya kenderaan itu kita orang lain semua belum pakai. Dia saja dah diciptakan khas untuk dia. Sebagaimana mereka ada orang lain boleh semua kena penyakit. Mereka boleh tak kena penyakit. Begitu. Kenderaan-kenderaan yang tertentu pun mereka dah ciptakan belum keluarkan lagi. Belum keluar lagi. Senjata pun ada khas yang untuk mereka pakai. Yang belum keluar lagi. Kenderaan pun gitu. Nanti kita tengok, macam mesin semacam kapal terbang dia umpamanya ya. Tak pernah tengok dia punya laju, punya meluncur. Dah disimpan sekarang ini. Dah mereka cipta, dah mereka test. Masuk ke sana negeri, masuk ke ruang sini negeri. Tak boleh dikesan, tak boleh dihapus semua. Cepat boleh sampai sana, sampai sini semua. Untuk kegunaan dia. Untuk kegunaan dia. Dah ada pun, dah disimpannya. Kenapa ya? Kita baca-baca gini semua. Kita tengok, kita bacakan, kita ngeri, kita dengar, nak tahu. Kok ada kok sambil kita baca ada mata, ya ke? Tak adalah. Betul ke? Sahih ke? Macam kau minat aja Dajjal.
Macam kau nak bela sangat dengan dia, semua cakap mengenai Dajjal, kau sangkal. Ni cakap ni cerita Dajjal ni, musuh Allah, musuh Rasulullah. Kenapa kau asyik mengatakan, salah, tak betul, ya ke, ya, apa ya sih, apa gitu. Kenapa macam kau sayang sangat dengan Dajjal? Macam semua perkara-perkara bodoh Dajjal orang sebut, macam kau nak nafikan saja. Kau kuncu Dajjal ya. Kau anak buah dia ya. Hati-hati kau. Ha? Yang orang lain semua tak ada masalah, tetapi yang bahaya adalah diri anda sendiri. Ha? Kau percaya tak percaya, tetapi yang bahaya adalah pada dirimu sendiri. Hati-hati. Rasulullah menjelaskan penipuan Dajjal, ada orang nak cover pulanya. Tak adalah, takkanlah begitu, takkanlah gitu. Dia nak cover pula, dia nak nafikan pula. Kenapa awak siapa? Awak nak buah dia ke, kerani dia ke? Hmm? Namun demikian, Dajjal tetap tidak dapat memasuki dua kota suci umat Islam, iaitu Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Maka penghuni kedua-dua kota ini akan selamat dari fitnah Dajjal. Ha? Kena taruh di situ. Kedua kota ini yang yang sejati imannya. Amma yang lain akan keluar. Kata Nabi ketika hari Mekah Madinah memuntahkan orang-orang munafiknya. Akan berlaku gempa. Sama ada gempa betul ataupun gempa jiwanya. Tak, selesa tak agak-agaknya mereka duduk bawah Imam Mahdi. Dan lah Imam Mahdi bawa tahlil. Pakai serban pula. Pakai kain pelikat pula. Strik pula. Dan orang mereka tak dapat position di dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ada maulid di Masjid Nabawi lagi. Berdoa. Allah. Ha? Semuanya begitu. Ha? Dia nak keluarkan semua. Dia nak cari dia punya super power tu. Singkirkan Imam Al-Mahdi. Ha? Wa innahu la yabqa syai'un fil ardi illa wati'ahu wa zahara alaihi illa Makkah wal Madinah. La ya'tihima min nagabin min nigabihima illa lagiyathul malaikatu bisuyufi saltah hatta yanzila inda Zuraibil al-ahmar inda munqati'i sabihah fatarjuful madinah bi ahliha thalatha rajafat fala yabqa munafiqun wala munafiqatun illa kharaja ilaihi fatanfil khabasa minha kama yanfil kiru khabasa al-hadid wa yud'a dzalikal yawm yaumal khalas. Sungguhnya tidak ada satu negeri jua pun yang ada di atas muka bumi ini kecuali akan dijelajahi oleh Dajjal dan dia akan menguasai negeri-negeri tersebut kecuali Mekah dan Madinah. Menguasai? Ya. Kok banyak gitu? Dari sebelum dia keluar dia dah mula. Menguasai dalam sudut apa ya? Semua dah tunjuk ikut tunjuk cakap dia. Semua kalau dia bilang hitam, hitam, dia bilang putih, putih. Kalau dia bilang kaya, kaya, dia bilang miskin, miskin. Kau kaya macam mana pun, dia bilang kau miskin. Ya, saya miskin. Miskin kau rasa. Kau miskin macam mana pun, dia bilang anda kaya sebetulnya. Terus kau rasa kau orang kaya. Kau sihat macam mana pun, dia bilang kau sakit. Terus kau bilang kau menggigil, kau rasa kau demam. Kau sakit macam mana, dia bilang tak ada anda yang sihat sebetulnya. Terus kau rasa sihat. Padahal kau tengah macam-macam penyakit kau ada. Nah, begitu ya. Dia punya tipu daya tu sudah menyeluruh ya. Sudah menyeluruh. Setiap negeri dia ada masuk. Jadi setiap negeri dah ada pengaruh dia. Setiap negeri dah endorse nak jadi pengikut dia. Setiap negeri dah begitu. Dah ada ahli-ahli dia. Apa perwakilan-perwakilan dia. Ramai dan banyak dan kuat pegangannya itu. Namun, semua negeri dia masuk. Tapi tak semua orang dia dapat. Semua negeri diizin. Semua orang Allah Ta'ala tetap tidak izin. Ya.
kecuali Mekah dan Madinah. Maka Dajjal tidak melalui mana-mana jalan untuk masuk ke kedua kota ini, kecuali di sana ada malaikat yang menjaganya dengan pedang yang terhunus. Bermakna dia nampak malaikat Dajjal ni ya. Dia boleh nampak malaikat, dia tahu maka dia tak boleh masuk ya. Dia try nak masuk juga. Tapi tidak mana jalan dan lorong kecuali semuanya ada malaikat yang jaga ya. Maka Dajjal hanya boleh sampai di kawasan yang berbatu merah di dekat persimpangan Sabikhah. Lalu bergegarlah kota Madinah 3 kali gegaran. Itu gempa ya. Gempa. Sama ada gegaran tu gegaran kena seruan dia ke, ataupun gegaran memang real gempa ke, ataupun orang dia tu tak menyabang-nyabang dan tengok ini pemimpin. The one that saved the world has come here. Kok tak masuk sini? Masuklah halau ni Mahdi ni. Patutnya begitu ya. Ya kita dapatkan dia. Gempa ya, gegar 3 kali gegar ya. Sama ada gegar hatinya ataupun memang gegar buminya ya. Maka tidak ada seorang munafik laki-laki atau munafik perempuan, bermakna laki-laki dan perempuan podawai ya. Betul tak ya? Sekarang dia bikin konsert dekat Riyadh tu semua tu. Laki-laki saja ke? Ada perempuannya juga. Sama. Minta maaf ya. Apa yang kita tahu ya. Di antara sahabat-sahabatnya kita tahulah ada yang mereka punya kehidupan orang Arab sana ya. Mekah Madinah. Kecuali daripada yang golongan kita lah. Yang orang lokal dia senang cerita lah ya. Dia punya kehidupan very wild tau. Kita tak sangka dia ada that kind of life in Mekah and Madinah. Lebih wild daripada orang-orang KL yang wild. Orang KL yang ibadat banyak juga kan. Tapi yang wild kan ada juga kan. Campur gaul laki-laki perempuan, minum arak, tak sembahyang kan. Sana Mekah Madinah tau. Tapi dia punya lifestyle gitu. Kalau balik clubbing malam-malam. Mabuk-mabukan. Esok subuh ke mana. Ada jemaat aja pakai gamis putih masuk Masjidil Haram. Ada such a life ya. Yang kita tengok orang-orang yang liar-liar di KL, di Singapura gitu semua kan. Di sana bahkan ada yang lebih teruk lagi. Dan lebih teruk kerana dekat di dalam Mekah dan Madinah. Orang ini selesa ke bawah Mahdi nanti? Tak selesa. Ya. Laki-laki dan perempuan. Perempuannya pun kalau kita dengar ceritanya, perempuannya pun begitu. Ya, perempuannya pun begitu juga. Betul macam jahiliah. Cuma tutup aja. Jadi nampak macam Mekah Madinah kita tahan dah nak pergi sana. Tapi kita pergi sana pasal umrah, pasal apa semua kan ya. Rupanya orang dia sendiri tak umpamakan Mekah dan Kaabah dan Rasulullahnya. Maka Madinah itu sama seperti tempat pembakaran besi yang mengeluarkan karat daripadanya. Dan hari itu dinamakan sebagai hari khalas, iaitu hari penapisan. Hari penapisan. Yang bukan-bukan akan keluar. Yang elok-elok saja akan duduk di situ ya. Ketika itu jangan bimbang tuan-tuan ya. Boleh masuk Mekah Madinah, masuk apa nak bikin yang patut bikinlah. Bawa maulid lah, bawa yasinan lah, bawa tahlilan lah, baca berdua latif lah, baca latif haddad lah. Mereka dah tak boleh nak bikin apa-apa lagi. Mereka dah tak boleh bikin apa-apa lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, berlindung Allah Ta'ala janganlah jumpa zaman ini. Tapi walaupun zamannya kita tak jumpa, tetapi dia punya yang menghala kepada zaman itu, kita dah masuk dalamnya. Ya. Apa yang ada pada zaman Dajjal, sekarang sudah ada. Paling-paling tidak berapa persen yang sudah ada. Menyeluruhnya, tipu dayanya, sudah ada. Siapa yang dah masuk dalam berapa persen itu, akan masuk dalam 100% nanti kemudian. Siapa yang dah mulai rasa macam api 1% yang sekarang, akan masuk dalam api 100% kemudian. Tapi itulah sebetulnya air. Itulah sebetulnya air. Wallahu a'lam bishawab.